Penggunaan teknologi moden dalam bidang pertanian, penternakan maupun perladangan telah menjadi satu kemestian pada alaf baru ini. Ini kerana teknologi moden perlu diaplikasikan dalam memastikan sektor pertanian negara terus maju dan mampu bersaing dengan negara yang lain. Kerana penggunaan teknologi yang serba moden dan terancang mampu meningkatkan hasil tanaman yang diusahakan oleh sesebuah negara. Sebagai contoh, negara yang menggunakan teknologi moden dalam pertanian ialah negara Belanda dan negara itu telah berjaya menjadi pengekspor makanan terbesar di dunia. Penggunaan teknologi juga mampu mengurangkan tenaga pekerja asing yang sekaligus turut mengurangkan kos sesebuah perusahaan pertanian itu. Ini juga dapat meningkatkan kualiti tanaman dan produktiviti pertanian. Dalam merealisasikan pertanian sebagai satu industri yang strategik, segala sumber semula jadi perlu dipilihkan. Ini satu perkara yang penting seandainya negara kita mengalami kekurangan sumber air atau menghadapi musim kemarau, petani akan menghadapi kesukaran. Kerana air adalah satu sumber yang paling penting dalam sektor pertanian dan kita sebagai petani perlu merancang sebaik mungkin. Menyedari akan kepentingan sektor pertanian dalam memacu ekonomi negara, sebuah syarikat iaitu Malaysia Business International yang bertempat di Kulim, Kedah telah menerokai penggunaan teknologi moden berskala makro yang menggabungkan sistem hidroponik, aquaponik, fertigasi, NFT, rumah hijau untuk menghasilkan tanaman sayur-sayuran dan juga buah-buahan untuk kegunaan tempatan dan juga luar negara. Encik Simon Lee Ting Ming iaitu pengusaha yang memiliki syarikat ini berkata, mereka menggunakan teknologi moden ini untuk menghasilkan anggur merah dan hitam yang jarang ditanam di Malaysia atas faktor cuaca, namun mampu juga menghasilkannya kerana adanya sistem penanaman yang membolehkan mereka berbuat demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azman bin Muhammad Arif. Berjawatan saya di sini sebagai Operation Manager di M-Green M-Farm Desaku. Teknologi yang terdapat di sini, kita ada mempunyai 4 teknologi, iaitu dalam greenhouse kita mempunyai grinder mesin, penapis mesin yang berasal daripada Itali. Tanaman-tanaman yang kita pakai sistem fertigasi adalah seperti tanaman grape, anggur, tanaman timun, bendi, dan tanaman yang kita pakai untuk hidroponik adalah seperti salad, bendi juga, dan kita pakai untuk terung. Dan lagi satu sistem yang kita pakai untuk tanaman ini adalah aquaponik yang terbaru. Kita tanam juga seperti salad merah, salad hijau, dan juga tanaman seperti terung dan bendi. Teknologi grinder yang kita pakai daripada Itali iaitu grinder, dia adalah penapis air tulen yang kita perlukan membekalkan banyak oksigen untuk tanaman-tanaman yang bermusim sejuk ni. Dia akan mengeluarkan banyak oksigen untuk tanaman ni. Teknologi yang kita pakai sebagai grinder yang akan menyebabkan tanaman-tanaman ni lebih bersih, segar, dan kita akan tahu khasiat dia lebih bagus sebab dia membekalkan oksigen pada tanaman yang lebih banyak. Dalam menghasilkan tanaman yang berkualiti, sumber air memainkan peranan yang penting dalam mencapai usaha ini. Bagi petani atau peladang biasa, penggunaan air yang dicampur dengan baja A iaitu baja sejuk dan juga baja B iaitu baja panas mungkin sudah mencukupi bagi mengairi kawasan tanaman mereka. Namun di MBI, mereka menggunakan sumber air yang digerudi sedalam 60 meter dalam tanah lalu disimpan di dalam sebuah kolam yang besar. Air dalam takungan ini akan disalurkan melalui alat penapis air yang dikenali sebagai grinder untuk menghasilkan molekul-molekul oksigen pada air yang ditapis bagi menghasilkan buih-buih air yang amat berkesan kepada setiap tanaman yang ditanam. Hasil dari penggunaan baja sejuk dan panas yang disusuli dengan penggunaan teknologi moden seperti grinder ini yang menghasilkan air yang bermolekul tinggi dapat dilihat akan hasilnya di kawasan ini.
Walaupun pertanian bandar dikaitkan dengan penanaman di bandar oleh mereka yang tinggal di bandar, namun kebaikan dan kelebihan yang ada pada kaedah dan sistem yang digunakan boleh juga diaplikasikan oleh penduduk yang tinggal di luar bandar. Selalunya, mereka yang tinggal di luar bandar mempunyai ruang tanah yang luas untuk mereka bercucuk tanam. Namun dari aspek keselamatan dan kebersihan pada tanaman yang diusahakan itu menjadi sebab utama mereka di luar bandar turut sama melibatkan diri dalam penggunaan kaedah yang terkini. Terletak di daerah singkir darat Yan Kedah, sebuah tempat yang berdekatan dengan pesisiran pantai, Encik Muhammad Sabri bin Muhammad Fazil merupakan satu-satunya penduduk di situ yang menggunakan amalan bercucuk tanam menggunakan sistem yang moden berbanding jiran-jirannya. Menggunakan teknologi hidroponik dan fertigasi dalam penanamannya, di samping mereka sendiri asas tempat semayan, beliau telah menghasilkan beberapa tanaman sayuran seperti salad, cili, kailan dan juga pakcoy yang ditanam di dalam sebuah rumah hijau hasil rekaannya sendiri. Ini menunjukkan walaupun tidak menggunakan bahan-bahan yang sepatutnya digunakan, namun atas kreativiti sendiri, beliau mampu menjalankan aktiviti pertanian bandar dengan menggunakan bahan-bahan yang terbuang serta murah. Pot-pot tumbuhan yang biasa digunakannya mencecah harga ratusan ringgit digantikan dengan kotak-kotak polisterin yang harganya jauh lebih murah. Begitu juga dengan pembinaan rumah hijau atau greenhouse yang hanya menggunakan rentangan plastik bagi menggantikan komponen sebenar sesebuah rumah hijau. Namun yang pastinya, hasilnya adalah sama. Dalam tempoh sebulan, Encik Muhammad Sabri masih mampu menuai segala hasil tanamannya untuk dimakan bersama keluarga. Saya di sini menggunakan konsep urban farming, iaitu sistem penanaman bandar. Hidroponik saya ini berbeza dengan yang selalu orang buat sebab saya menggunakan polisterin. Sistem hidroponik ini saya tanam sebelum ni adalah kangkung dan juga pakcoy. Kalau tuan-tuan tengok lah ni memang kosong sebab kita ada semai baru adalah sawi, pokok sawi. Okey, saya menggunakan sistem hidroponik ini adalah sebab mudah. Tanam, tuai dan tinggai. Kita semai di luar. Di luar dulu menggunakan air ataupun tanah. Okey, lepas tu bila dah berumur 10 hari ataupun paling lambat pun 13 hari kita akan pindahkan ke pot ni. Okey. Dan ni kita pakai adalah kalau orang panggil ini kita pakai kapet. Sistem kapet kita potong lah macam ni. Dan benih tu kita akan buat menggunakan letak di apa? Span. Okey, dalam kotak ni kita kena sedia buah ayam baja. Bacaan isi dia adalah 500 untuk tanaman yang baru pindah. Dan minggu yang kedua 750 isi dan 1000 ke 1200 sebelum kita menuai. Sawi ni lebih kurang dalam masa 30 hari ke bawah. Pada tuan-tuan yang ada keluasan pada halaman rumah tuan-tuan ataupun di tepi rumah, saya sarankan tuan-tuan boleh buat urban farming, konsep greenhouse atau iaitu hidroponik ni. Dia akan menjimatkan perbelanjaan kita, makan sayur yang berkhasiat, menghijaukan halaman rumah kita dan juga mendapatkan silaturahim antara kita keluarga. Bagi beliau, tanaman yang terbukti lebih selamat dari segala bahan kimia adalah lebih bernilai dari kos untuk membina sesebuah rumah hijau. Seperkara lagi, dengan adanya rumah hijau yang digelar Balkis Garden ini sempena nama isteri tersayang yang ada di perkarangan rumah beliau, kini masanya banyak dihabiskan di rumah dan hubungan kekeluargaan menjadi lebih rapat kerana beliau dapat menghabiskan masa bercucuk tanam bersama keluarga tersayang. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, satu peribahasa yang sangat terkenal. Buluh seumpama rumput gergasi yang keras dan ditanam secara besar-besaran kerana kepelbagaian hasil produk yang dapat dihasilkan oleh buluh. Projek penanaman buluh adalah satu usaha pihak Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau JPSM dalam memperkenalkan hasil sumber bukan kayu yang berpotensi untuk dikomersialkan. Di negara kita, buluh sangat terkenal dengan rebungnya yang digunakan dalam masakan dan juga batangnya yang digunakan untuk membuat lemang dan lebih menarik meriam buluh terutamanya pada musim perayaan.
Produk pencungkil gigi dan perabot juga popular di negara kita. Keberhasilan dan keberkesanan produk yang berasaskan buluh telah membuatkan usahawan buluh terkenal di utara Malaysia, iaitu Encik Abdullah bin Saleh, untuk turut sama memacu ekonomi negara dengan menghasilkan produk-produk yang bermutu berteraskan buluh. Saya Abdullah, saya memulakan bisnes agrobis ini pada tahun 2013. Saya berminat dengan agrobisnes produk buluh ini sebab saya nampak potensi. Di Kedah ni banyak buluh tapi tak dimanfaatkan. Saya berharap agrobis produk buluh ini kembali mendapat tempat daripada penduduk di Malaysia, kerana bukan sekadar buluh ini unik, selesa duduk, tapi dia nostalgia. Mana zaman dulu pun produk buluh, kita akan kembali guna balik produk orang lama dulu. Kebolehan yang beliau miliki ini adalah hasil dari latihan yang diberikan oleh Lembaga Kraftangan Simpang Pertang di Negeri Sembilan serta bantuan yang diberikan oleh Rizda seiring dengan bantuan hikmat nasihat dari Lembaga Perindustrian Kayu Negara telah membolehkan beliau kini mendapat kepercayaan dari pihak Universiti Pertanian Malaysia atau UPM untuk mempromosikan produk-produk beliau.